Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dan rakan saya akan membentangkan tajuk perkahwinan sekufu dari perspektif tuntutan agama dan kekeluargaan. Kami daripada kumpulan tutorial A, minggu ke-7. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama saya, Ahmad Usamah bin Muhammad Zaki, dan rakan saya, iaitu Ahmad Imran bin Muhammad Roslani. Yang pertamanya iaitu pengenalan. Perkahwinan merupakan satu jalinan kasih sayang ataupun hubungan antara lelaki dan perempuan yang sah di sisi Islam. Perkahwinan juga menjadi satu ibadah dan kewajipan kepada semua umat Islam apabila mereka ataupun seseorang itu mampu untuk memikul tanggungjawab sama ada bergelar seorang suami ataupun isteri. Syarat sah seseorang itu untuk mendirikan sebuah masjid ialah mestilah seseorang itu yang baligh, berakal dan berkemampuan diri dari segi mental dan juga fizikal. Apabila seseorang itu sudah berkahwin, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila seseorang hamba bernikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang selebihnya. Hal ini jelas menggambarkan bahawa perkahwinan merupakan satu tuntutan kepada umat Islam. Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Ia bersifat universal dan meliputi semua aspek dan tata cara kehidupan manusia, tidak mengira asal keturunan, bangsa serta warna kulit. Hal ini jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada baginda SAW bahawa ia tidak mengkhususkan kepada satu aspek sahaja, tetapi ia juga merangkumi kepada perkara seperti ibadat, muamalat, munakahat dan yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Selari dengan peredaran zaman pada masa kini, para generasi pemuda serta pemudi sekarang lebih suka untuk mengamalkan perkahwinan sekufu yang telah menjadi kebiasaan dalam menentukan jodoh masing-masing, sama ada ia bersesuaian dengan kedudukan pangkat seseorang. Hal ini kerana perkahwinan merupakan ikatan perjanjian dua orang insan untuk berkongsi segalanya dalam menempuh alam rumah tangga untuk kekal sepanjang hayat. Lantaran itu, sebaiknya setiap pasangan haruslah setaraf dalam banyak hal supaya rumah tangga yang akan dilalui lebih mudah. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan sekufu? Kesesuaian atau sefahaman dalam pemilihan suami maupun isteri merupakan asas penting dalam membina keluarga Muslim. Kesesuaian bukan sahaja dinilai daripada aspek kedudukan, harta kekayaan dan pendidikan, akan tetapi ia juga kesamaan atau kesefahaman dalam agama turut diambil kira di dalam Islam. Apabila Islam menggalakkan sekufu, ia bermaksud Islam melihat lebih jauh lagi mengenai peranan sesuatu keluarga itu. Hal ini kerana perbezaan yang terlalu banyak dan ketara di antara pasangan suami isteri dalam pelbagai aspek yang hanya akan menimbulkan pelbagai masalah untuk meneruskan kehidupan berkeluarga yang akan dibina kelak. Oleh itu, sekufu dari segi bahasa mengikut para ulama membawa maksud al-musawwah al-mumatlah, iaitu persamaan ataupun hampir. Hal ini bermaksud persamaan yang ditekankan dalam Islam kepada pihak perempuan. Sebagai contohnya, jika seorang suami ingin memilih seorang isteri yang lebih rendah pendidikannya ataupun yang lebih sedikit hartanya, ia tidak akan menimbulkan sebarang masalah pada masa hadapan. Akan tetapi, jika seseorang isteri memilih pasangannya yang lebih jauh rendah daripadanya dalam semua aspek, akan membawa beberapa masalah pada masa hadapan. Daripada istilah pula, sekufu membawa maksud satu aspek yang ketiadaannya akan mencacatkan kedua pasangan dan walinya atau kelengkapan yang perlu ada
kepada pasangan isteri, suami isteri. Menurut Imam Syafi'i, aspek sekufu terbahagi kepada 7 iaitu agama, akhlak, merdeka, keturunan, kerjaya, kesihatan zahir, batin dan mental dan usia. Ketiga-tiga aspek yang terakhir yang tadi merupakan sebahagian daripada pemikiran para ulama. Contohnya mengikut sebahagian ulama, mereka menghukumkan seorang gadis remaja tidak sekufu dengan seorang lelaki tua. Sudah terang lagi bersuluh bahawasanya sekufu amat dititik beratkan terutamanya dari sudut agama. Maka oleh itu perkahwinan di antara seseorang perempuan Islam dengan lelaki kafir tidak sah dan begitu sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, tiada perkahwinan seorang anak perempuan kecuali dengan wali dan tiada perkahwinan seorang wanita kecuali dengan lelaki yang sekufu dengannya. Rasulullah SAW juga bersabda, 3 perkara kamu jangan tangguh, iaitu yang pertamanya menunaikan sembahyang apabila masuk waktu, menguruskan jenazah, dan janda sekiranya didapati ada lelaki yang sekufu dengannya, maka langsungkanlah perkahwinannya. Sudah terang lagi bersuluh bahawasanya sekufu amat dititik beratkan terutamanya dari sudut agama. Maka oleh itu perkahwinan di antara seseorang perempuan Islam dengan lelaki kafir tidak sah dan begitu juga sebaliknya. Persamaan antara pasangan suami isteri akan membawa kepada rumah tangga yang sejahtera dan harmoni. Kebiasaannya, sekufu ini hanya mampu kepada paras rupa atau status sosial, tetapi sebenarnya ia merangkumi semua aspek. Dalam erti kata lain, sekufu ini adalah seperti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di antara calon pasangan suami isteri. Justru, ciri-ciri jodoh yang ideal antara pasangan yang bakal mendirikan masjid hendaklah tidak mempunyai jurang perbezaan yang jauh dari segi status sosialnya, kerana akan melahirkan kerelaan dan saling hormat-menghormati serta membuktikan cinta kasih dan setia dalam membina hidup berkeluarga pada masa hadapan. Jurang perbezaan yang jauh akan melahirkan rasa rendah diri dari sebelah pihak dan melahirkan rasa bangga diri di sebelah pihak yang lain. Oleh yang demikian, sebahagian para ulama mensyariatkan supaya calon suami dan isteri hendaklah sekufu. Jadi apakah kepentingan sekufu dalam perkahwinan ini? Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak agar kamu mengenali di antara satu sama lain bahawa sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang yang bukan Arab dan sebaliknya. Tidak ada orang putih atas orang hitam dan sebaliknya. Tetapi kelebihan yang satu dari yang lain hanyalah dengan takwa. Berdasarkan dalil di atas, jelas menunjukkan bahawa Islam mengutamakan kepentingan pembinaan keluarga itu sendiri. Pembentukan keluarga juga merupakan jantung kepada masyarakat. Hal ini kerana jika keluarga itu baik, maka baiklah masyarakat dan begitulah sebaliknya. Selari dengan peredaran zaman, generasi sekarang merupakan generasi yang menjadi tunggak kegemilangan di masa hadapan. Oleh sebab itu, perkahwinan sekufu ini diwujudkan kerana jika tiada sekufu di antara kedua pasangan, suami isteri, maka isteri ataupun walinya berhak menuntut fasakh selepas perkahwinannya. Semua mazhab meletakkan sekufu sebagai satu perkara yang penting. Jumhur mengatakan sekufu adalah syarat untuk meneruskan perkahwinan, bukannya syarat sah perkahwinan. Tetapi ia tidak dinafikan bahawa sekufu adalah salah satu perkara yang amat penting untuk meneruskan dan membina sebuah masjid.
Sekian saja daripada saya dan saya akan pass kepada rakan saya yang seterusnya. Bagi perspektif agama, perkahwinan sekufu adalah digalakkan kepada pasangan bagi meneliti latar belakang pasangan masing-masing secara terperinci. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi mengelakkan konflik berlaku pada masa hadapan. Perspektif pertama yang dituntut agama ialah keturunan. Hal ini bagi memastikan seseorang itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, memperoleh pasangan yang status keturunannya merupakan keturunan yang baik-baik. Sekiranya keturunan tersebut mempunyai sifat yang tak baik, seperti kuat cemburu, curang, kaki pukul, barang dan sebagainya, maka akan timbul pelbagai konflik pada masa hadapan. Perspektif yang kedua ialah harta. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang itu hendak memilih pasangan hidupnya, dia hendaklah memilih pasangan yang berharta. Kerana apabila dia memilih pasangan yang berharta, maka segala urusannya pada masa yang akan datang dalam rumah tangga tersebut akan menjadi lebih mudah. Perspektif yang ketiga pula ialah kecantikan. Hal ini kerana Islam menyarankan kita supaya memilih pasangan. Semasa hendak memilih pasangan itu, kita mestilah melihat kecantikannya. Sekiranya kecantikan dia itu menepati cita rasa kita, maka perkara ini akan berupaya mengelakkan timbulnya sebarang konflik pada masa yang akan datang, seperti cerai dan ketidakharmonian suasana dalam rumah tangga tersebut. Perspektif yang terakhir pula ialah agama. Hal ini kerana apabila seseorang itu memilih pasangan hidupnya yang tahap keagamaannya baik, seperti akhlaknya, ibadatnya, akidahnya pun semuanya baik, maka ia akan mewujudkan kebahagiaan, ia akan menjaminkan kebahagiaan pada masa yang akan datang dalam rumah tangganya tersebut. Hal ini kerana masing-masing mempunyai pegangan agama yang kukuh. Seterusnya kita ke perspektif kekeluargaan. Perspektif kekeluargaan mempunyai tiga, iaitu pendidikan, pekerjaan dan latar belakang. Dari segi pendidikan, keluarga menekankan supaya memilih pasangan hidup itu mestilah tahap pendidikannya tinggi, tahap pendidikannya baik. Contohnya, tahap pendidikan pasangan tersebut mestilah lepasan diploma ke, lepasan degree ke, PhD ke, master ke, dengan harapan pasangan yang dipilih itu dapat membentuk sesebuah rumah tangga itu dengan baik. Dari segi pekerjaan pula, keluarga menyarankan supaya meneliti terlebih dahulu status pekerjaan pasangan yang hendak dipilih itu. Adakah pekerjaan pasangan yang hendak dipilih itu merupakan pekerjaan yang baik? Adakah pekerjaannya itu bagus? Adakah pekerjaannya itu tetap? Adakah status pekerjaannya ialah menganggur ataupun bekerja sementara ke apakah kan? Adakah pekerjaan pasangan yang hendak dipilih itu, adakah gajinya lumayan? Hal ini kerana sebuah keluarga itu percaya bahawa apabila status pekerjaan pasangan yang dipilih itu bagus, baik, lumayan gajinya, maka kelancaran dalam rumah tangga nanti itu akan menjadi baik kerana mempunyai sistem kewangan yang bagus. Keluarga juga menyarankan supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang pasangan yang hendak dipilih itu. Hal ini bagi memastikan latar belakang pasangan yang hendak dipilih itu mempunyai status dan kelakuan yang baik. Sebagai contoh, latar belakang pasangan yang hendak dipilih itu bukanlah banduan ataupun penjenayah. Kesannya kehidupan berumah tangga nanti akan menjadi aman dan damai.
Seterusnya kita ke faktor pernikahan sekufu. Yang pertama, pernikahan sekufu ini berlaku kerana ingin menjaga status keturunan. Sebagai contoh, pasangan yang hendak dipilih itu mestilah seseorang yang berbangsa Melayu. Ini dilakukan bagi menjaga aliran keturunan mereka. Kiranya macam keturunan tersebut semuanya berbangsa Melayu belaka, tidak ada pencampuran bangsa lain. Faktor yang seterusnya adalah mementingkan kebahagiaan hidup pada masa yang akan datang. Hal ini kita dapat lihat apabila berlakunya keserasian dan kesefahaman di antara pasangan tersebut. Jadi apabila berlakunya kesefahaman dan keserasian di antara pasangan itu, maka kebahagiaan hidup pada masa yang akan datang terjamin. Dan yang terakhir sekali adalah memastikan bimbingan agama dalam diri tidak terpesong. Di sini kita dapat faham bahawa faktor ini menekankan supaya kita memilih pasangan yang tahap keagamaannya baik. Sekiranya masing-masing mempunyai tahap keagamaan yang baik, maka bimbingan agama, pegangan agama dalam diri itu tidak terpesong. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam perkahwinan sekufu ini masih relevan dan digalakkan, dan dia juga menjadi panduan awal dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia. Seterusnya, perkahwinan sekufu ini agama memainkan peranan yang paling penting. Dan sekiranya yang terakhir sekali, sekiranya serasi dan boleh bertolak ansur, ia tidak menjadi masalah.